Okey, jadi Tuan Najib pun ada apa ni tekankan lah. Okey, bila kita buat online marketing, selalunya tak boleh lari, kita selalunya buat online marketing ni melalui medium Facebook. Okey, Facebook ni antara boleh dikatakan yang paling popular, yang paling top sekali lah dalam online apa ni platform ni kan. Jadi bila cerita pasal apa ni Facebook pula, okay, dia menggariskan tentang beberapa perkara, beberapa ciri yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahawa platform online kita ni berjaya. Okay, benda pertama sekali yang ditekankan berkenaan dengan branding tersebut adalah nak buat orang nampak kita. So bila nak buat orang nampak kita, sebenarnya biasanya lah kalau kita buat apa ni account Facebook, kita akan terdorong untuk buat account personal. Account personal macam mana yang tuan-tuan perempuan sekarang ni dah buat lah. Okay, saya percaya kebanyakan daripada kita semua ada account personal Facebook. Okay, tapi untuk perniagaan, untuk tujuan bisnes, tak boleh tidak kita kena ada account page ataupun kita kena ada fan page. Okay, yang paling mudah istilahnya kita panggil sebagai fan page lah. Kenapa? Sebab account personal ni dia tak boleh nak kembangkan lebih jauh sebab dia punya limitation dekat situ. Kita hanya boleh dapat friend list seramai 5,000 orang maksimum. Okay, lepas daripada 5,000 orang tu, orang yang nak friend dengan kita tu dah terhalang lah. Kan dah terhalang dan diorang hanya boleh follow kita saja. Sebab tu dalam apa ni personal account kita tengok ada friend, friend list dan juga ada followers. So dia menggariskan tentang kalau nak buat bisnes memang kena buat page. Kena buat page dan kita kena kembangkan, belajar cara macam mana nak kembangkan page kita tu tadi. Dan alhamdulillah teknik yang diajarkan, apa yang diajarkan oleh Tuan Najib tu saya dah gunakan sejak tahun 2019 lagi dan sekarang ni lah tuan-tuan perempuan dah nampak dah macam mana kata apa hasilnya. Okay, saya alhamdulillah sekarang ni dah ada lebih kurang 9,000 apa ni followers dan alhamdulillah setakat mana yang saya buat saya punya perkongsian, saya punya sharing, melalui saya punya penulisan, melalui saya punya video, melalui saya punya FB live dan sebagainya, sedikit sebanyak benda tu dah boleh memperkenalkan diri saya dan angkat branding kata nada anda tu sendirilah. So itu perkara utama yang apa ni saya belajar daripada apa yang saya attend kelas dengan Tuan Najib Asadov tu lah. Okey, yang kedua yang diajar dengan saya, bila dah buat orang nampak branding kita tu, kita kena buat orang tu kenal dengan kita. Kita kena buat orang tu tahu siapa kita dan apa perkhidmatan, apa servis yang kita tawarkan kepada dia. Kalau misal kata tuan perempuan buat barang ataupun buat produk untuk dijual, okay, orang tu kenal dengan produk tuan perempuan semua, kenal dengan apa yang tuan perempuan ingin jualkan. Okay, macam saya sebagai seorang peguam hartanah, saya kena pastikan bila orang dah nampak saya, orang dah kenal saya, orang kenal saya sebagai seorang peguam hartanah. Okay, itu yang dia tekankan lah. So pertama tadi dah buat orang nampak, yang kedua kita kena buat orang kenal pula siapa kita. Okay, yang ketiga bila kita dah buat orang kenal siapa kita, kita kena buat orang tu suka pula dengan kita. Kan? So tadi nampak, kenal, okey, yang ketiga suka. Okay? So nak buat orang suka dengan kita ni bukan perkara yang mudah sebenarnya. Kita kena buat sesuatu untuk bagi dia teremosi dengan apa yang kita sampaikan. So teknik nak bagi orang apa ni teremosi, kita boleh pegang emosi dia, kita boleh buatkan dia suka dengan kita, itu antara teknik yang paling susah sekali yang kita nak buat lah. Sebab orang dah nampak kita tadi, orang dah kenal kita tadi. Kalau misal kata mereka dah nampak, mereka dah kenal tapi mereka tak teremosi dengan apa yang kita sampaikan, mereka tak rasa macam kita ni memberi manfaat kepada dia, itu yang kadang-kadang bila kita dah buat page tu tak ada orang nak follow, tak ada orang nak like kita lah. So sekarang ni bila dah buat orang nampak, bila dah buat orang kenal, kita nak buat orang suka dengan kita, ini antara obstacle yang paling susah sekali. Okay, so alhamdulillah setakat mana yang saya dah belajar, setakat mana yang saya dah implementkan apa yang saya dah belajar tu, okay, stage yang ketiga ni alhamdulillah saya pun dah lepas. Saya dah lepas, okay, dan stage yang terakhir sekali bila orang tu dah suka dengan kita, kita nak buat orang tu percaya pula dengan kita. Nak buat orang tu yakin dengan kita. Kan? So bila nak buat orang tu nak yakin ataupun nak percaya dengan kita, jadi kita kena tunjukkanlah kita punya caliber di situ. Kita kena tunjuklah apa sebenarnya yang kita boleh bantu dia. Kita kena tunjukkan kepada dia bahawa apa yang kita boleh beri manfaat kepada dia. Sebab tu bila nak buat fan page ni, dia tak boleh simply buat page lepas tu kita terus listkan ataupun senaraikan ataupun letakkan apa benda produk yang kita nak jual, apa benda perkhidmatan yang kita nak
tawarkan kepada dia. Tak boleh. Kita kena pastikan bahawa kita meriahkan page kita tu dulu. Kita kena letakkan perkara-perkara yang boleh memberi manfaat, yang boleh menarik perhatian dia, yang boleh pegang emosi dia. Barulah orang tu akan suka dan seterusnya dia boleh percaya dengan apa yang kita sampaikan. Okay, so bertitik tolak di situlah tahun 2019 saya wujudkan page hatanan anda. Okay. Setakat ni alhamdulillah saya dah kata apa ke udara secara live. Masa PKP 2.0 ni pun tuan-tuan apa ni tahulah, setiap hari dulu pagi, sekali dah buat malam kan saya ke udara secara live melalui siaran live ni lah yang saya gunakan untuk membantu untuk memberi pendedahan, memberi informasi, memberi maklumat kepada followers yang mengikuti page saya lah. Okay. Jadi itu antara cara sebenarnya macam mana kita nak meriahkan page, dan itu salah satu cara macam mana kita nak membina branding kita. Okay. Dan sebagai seorang pejuang hartanah khususnya lah sahabat-sahabat saya mungkin tengah tengok siaran live ni, sekejap lagi saya tengok saya akan go through nama masing-masing, kat sini saya akan sebut seorang yang ada ni. Okay. So biar saya habiskan cerita saya ni dulu. Okay. So bila tuan-tuan puan nak berkecimpung dalam bidang perundingan hartanah, dalam bidang perjuangan hartanah ni sebagai seorang REN, sebagai seorang real estate negotiator, sebagai seorang REA dan sebagainya, tuan-tuan puan tak boleh tidak kena tampil ke depan, kena keluar ke depan, kena beritahu dengan masyarakat apa sebenarnya perkhidmatan servis yang tuan-tuan puan tawarkan. Tuan-tuan puan kena beritahu sebenarnya apa sebenarnya yang tuan-tuan puan boleh memberi manfaat kepada mereka, macam mana tuan-tuan puan boleh bantu mereka. Itu yang paling mustahak. Itu yang paling mustahak. Jangan sekali-kali kita buat page semata-mata untuk menjual saja. Bila kita terlalu menjual, orang tak akan datang dekat dengan kita. Bila kita terlalu menginginkan case close, dapat listing terus letakkan, kita tak terangkan pun kepada masyarakat macam mana cara diorang boleh membeli hartanah, macam mana cara diorang boleh buat pinjaman perumahan, macam mana cara diorang boleh mendapatkan diskaun ataupun peremitan duty stamp, macam mana cara dia boleh mengecualikan daripada cukai keuntungan tanah ataupun RPJT tadi. So benda-benda macam tu sebenarnya kita kena sampaikan maklumat kepada masyarakat, barulah masyarakat tahu. Bila masyarakat dah tahu, sebenarnya nak beli rumah ni tak susah pun. Nak beli rumah ni sebenarnya kena ada ilmu, nak kena tahu macam mana selok-belok undang-undang, macam mana kita nak berurusan dengan orang yang betul, macam mana cara kita nak mendapatkan pinjaman kewangan daripada bank. So bila kita dah sogokkan, istilah dia sogokkan lah, kita dah letakkan, dah sobokkan pada diorang, ini informasi yang anda patut tahu untuk memiliki hartanah. Ini informasi yang sepatutnya anda tahu untuk menjimatkan kos anda memiliki hartanah. Ini informasi yang anda tahu supaya anda tidak kerugian bila anda menjual rumah anda. So benda-benda macam tu sebenarnya orang nak tahu. So bila buat fan page, pastikan kita meriahkan page dengan informasi yang bermanfaat, dengan maklumat yang orang nak tahu, yang orang nak dengar, barulah orang akan follow page kita. Ini kadang-kadang saya tengok, minta maaf cakap lah, sahabat-sahabat pejuang hartanah saya yang saya kenal ni, kebanyakan daripada diorang ni, diorang suka bila buat page tu terus tempelkan listing yang nak jual, listing 1, listing 2, hot listing, below market value, semua letak gambar rumah, semua letak gambar apartmen, semua letak gambar tanah kan. Tak ada maklumat pun yang sebenarnya yang boleh kita sogokkan kepada bakal-bakal pembeli. Diorang nak beli rumah-rumah yang ada tu, tapi diorang tak tahu cara macam mana. Kita tak pernah keluar buat live pun tak pernah. Kita nak buat satu penerangan write up pun tak pernah. Kita nak buat satu video kita ambil, kita rekod video, kita terangkan kepada orang pun tak pernah. Macam mana orang tu nak tahu nak beli rumah macam mana dengan kita? Kan? Sebab tu sebagai seorang pejuang hartanah, yang penting sekali bina branding tu untuk buatkan orang nampak, untuk buatkan orang kenal, untuk buatkan orang tu suka, dan seterusnya orang tu akan percaya dengan kita. Kalau tuan-tuan puan baca, lepas ni scroll balik, tengok balik posting-posting saya yang sebelum ni, boleh hadamkan, boleh fahamkan kenapa tuan-tuan puan kena buat langkah-langkah tu semua. Especially for those yang nak jadi perundingan hartanah yang berjaya itu, memang kena buatlah apa yang saya sarankan ni. Dan saya ucapkan ribuan berbanyak-banyak tahniah, tahniah kepada siapa yang dah mulakan langkah tu. Beberapa minggu yang lepas saya tengok, kawan-kawan sahabat-sahabat tanah, pejuang-pejuang hartanah ni dah mula buatkan sesi live, yang dah pergi buat inspection, buat viewing, dia buat video live dia. Memang saya puji sangat, memang saya ucapkan ribuan terima kasih, tahniah
kerana tuan-tuan perempuan telah menggunakan langkah untuk membuatkan orang kenal dengan tuan-tuan perempuan semua. Tahniah saya ucapkan. Jadi teruskan usaha tu. Yang mana yang belum buat tu kena buat. Kena buat daripada sekarang. Esok hari Sabtu, lusa hari Ahad, siapa yang tak buat lagi live tu boleh mulakan perkongsian esok. Kalau misal kata ada rezeki dapat buat viewing, dapat buat inspection esok, kalau rasa segan tak tahu nak cerita apa, keluarkan je telefon anda, rekod je anda tengah buat inspection tu, cakaplah sepatah dua kata, ceritakan dengan mereka. Okey, rumah yang saya tengah tengok sekarang ni di kawasan sekian-sekian, okey, kalau tuan-tuan perempuan ingin membeli rumah, okey, bolehlah menggunakan khidmat saya sebagai seorang pejuang hartanah, sebagai seorang pengundi hartanah. Okay, jangan segan, jangan malu-malu, boleh kontak saya, nombor telefon saya sekian-sekian. Cakap tu je, for a start cakap macam tu saja dah cukup. Sekurang-kurangnya orang dah tahu dah, okay, oh dia ni rupanya founder page ni kan. Rupanya dia ni lah yang jadi, orang kata owner page sekian-sekian ni. Okay, selama ni, kita buat page, kita tak pernah keluar ke depan. Kita buat page, kita tak pernah tunjukkan muka kita pada orang ramai. Macam mana orang nak kenal kita kan? Tu yang istilah yang saya selalu sebut, founder not found. Tuan Najib Asadok, sifu saya pun selalu sebut, founder not found. So founder pun je tak tahu kat mana dah kan. Nama je founder tapi tak pernah keluar. Kan? Apa guna kita ada fan page, apa guna kita ada Facebook page, kalau kita tak pernah keluar, kita tak pernah tampil ke depan. So itulah pesanan saya sebagai mukadimah pagi ni. Pagi malam ni, sorry. Sebagai mukadimah malam ni. Okay, saya nak go through seorang-seorang nama yang masuk ni. Siapa yang nak join kita ni? Okey, Tuan Fazli Robin, waalaikumsalam. Selalu follow dari jauh je. Okey, terima kasih banyak Tuan Fazli. Ustaz Nazri pun ada, waalaikumsalam Ustaz Nazri. Okey, Mas pun ada, waalaikumsalam Mas. Nur Hafizah, waalaikumsalam. Azwan, waalaikumsalam. Semua ni pejuang-pejuang hartanah. Siapa yang dah pernah buat live, cuba tekan pernah kat situ. Type pernah, masukkan ruang komen supaya saya boleh puji anda. Saya sebut nanti nama anda seorang-seorang. Okay, Fadli Hartanah, waalaikumsalam. Abiat Umiko, waalaikumsalam. Muaz, waalaikumsalam, terbaik. Okay. Padil MBV, waalaikumsalam. Okay, alright. So siapa yang pernah buat live, siapa yang pernah ke udara secara live, boleh masukkan ruang komen. Saya pernah buat live pun. Letak video tu, tagkan video yang anda pernah buat tu, masukkan dalam ruang komen. Supaya saya boleh tengok video anda tu, saya boleh bagi encouragement untuk anda lebih berjaya lah. Nanti saya komen kat video anda dan sebagainya lah. Minta maaf kalau saya tak pernah come across video yang anda buat secara live tu, mungkin notification tak sampai kat saya. So lepas ni siapa yang dah pernah buat live tu, masukkan link tu kat dalam ruangan komen supaya saya boleh tengok video anda dan saya boleh bantu untuk sharekan dan boleh like dan boleh orang kata follow page anda tadi lah. Okay, so itu yang saya ni. Okay, Umis pun ada, waalaikumsalam. Okay, terima kasih Umis. Assalamualaikum tuan, jiran tuan ni siapa? Hairul Ramli. Jiran saya mungkin jiran saja Nabila ke? Okey, minta maaf lah Tuan Hairul. Saya tak perasan pula kat situ. Okey, so itu sebagai mukadimah pada malam ni lah. Okey, kita buka dengan sesi soal jawab macam biasa. 30 minit bersama saya. So kalau ada tuan-tuan perempuan ingin bertanyakan soalan, boleh masukkan ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba bantu untuk menjawabnya dengan baiklah. Okey, so siapa-siapa ada soalan boleh masukkan ruang komen sekarang. Okey, so bila dah cerita pasal online ni, kita buat online platform, kita ada page dan sebagainya, dah buat orang nampak, dah buat orang kenal, dah buat orang suka, dah buat orang percaya kat kita. Okay, matlamat utama kita adalah untuk apa? Matlamat utama kita adalah untuk close lah lepas tu. Sebagai seorang pengundi hartanah, tak guna kita buat live gitu, kita buat live ini, kita war-warkan tentang servis kita, tapi kita tak boleh nak close, tak guna lah kan. So lepas daripada kita dah buat live ni, okey, ni saya nak share sikit lah sepanjang PKP yang lepas, PKP 1.0. Siapa-siapa yang mungkin tak dengar lagi cerita saya ni, saya dah banyak kali dah ulang lah sebenarnya. PKP 1.0 dulu saya dah buat live sepanjang hari. Daripada tarikh 18 bulan Mac tu, setiap hari saya buat live. Memang gila lah, dekat 2 bulan kot saya buat live tiap-tiap hari. Tiap pagi saya duduk gebang je, saya duduk cerita je. Implikasinya pada bulan Mei hari tu, buka-buka je office, saya tak menang tangan tuan-tuan. Tak menang tangan. Banyak kes yang masuk. Saya tak pernah kenal orang tu, tiba-tiba telefon saya. Tuan, saya tengok tuan buat live hari tu. Saya rasa nak ambil khidmat tuan sebagai peguam untuk uruskan saya punya proses jual beli rumah saya. Okay, ada pula yang telefon. Tuan, saya nak minta tuan tolong uruskan pasal harta pusaka family saya.
Ada yang telefon tu kata, tuan saya nak jual tanah saya dekat ni, so boleh tak tuan boleh uruskan untuk dapatkan potential buyer. Okay? Saya ni peguam tau, saya peguam dan saya bukannya perundingan tanah. Tapi ada yang nak minta saya uruskan, yang nak bagi listing kat saya, yang untungnya orang yang dekat-dekat dengan saya. Kebetulan masa tu orang yang selalu jumpa saya, orang yang selalu duduk bertempik kat office saya tu, dapatlah listing. Pada masa tu lah, sekarang ni pun alhamdulillah masih ada lagi. 2-3 hari lepas ada owner nak jualkan banglo dia dekat Wangsa Melawati. 2 buah banglo, satu tu 3.2 million, satu lagi 4 million dia nak jual. Saya pun tak kenal ni daripada mana dia dapat nombor saya. Saya tanya dengan dia, tuan dapat nombor saya daripada mana? Saya tengok live tuan. Oh ya ke? Saya tengok Facebook page tanah anda ni. Oh ya ke? So bila saya fikir balik, kalau macam ni kan, saya tak rasa kalau katalah tuan perempuan sebagai perundingan tanah dan sebagai perjuangan tanah, tak ada masalah pun sebenarnya nak dapatkan listing. Sebab bila saya buat live macam ni, saya sebagai peguam, orang yang nak jual rumah pun boleh contact saya. Boleh nak bagi listing kat saya. So end up apa yang saya kena buat, saya cakap dengan dia, tuan minta maaf saya ni seorang peguam. So tak apa, saya ada beberapa rakan-rakan perundingan tanah yang saya boleh panjangkan nombor telefon, dan kebetulan orang yang within saya ni circle of friends tu, yang selalu duduk contact saya, yang selalu duduk orang kata apa, refer case kan. So dia orang ni lah yang dapat. Listing-listing tu saya bagilah kat dia orang. Ni ada owner nak jual rumah ni, kau pergilah buat viewing dengan dia kan. So call nombor sekian-sekian, pergilah. Tengoklah rumah dia tu, apa semua, ambil gambar dan sebagainya. So sebab tu saya cakap, benda-benda macam ni sebenarnya kalau kita tak tampil ke depan, kita tak jumpa orang, kita selalu duduk belakang tabir. Ada kadang-kadang yang tunjukkan dia punya aktiviti, mungkinlah dia tunjukkan dia tengah pakai makeup ke, dia tengah duduk shopping kat shopping mall ke, tapi dia tak terangkan pun pada orang. Patutnya awak bila buat fanpage ataupun awak ada personal account, awak kena terangkan pada orang dulu siapa awak sebenarnya. Kena bagi tahu. Sekarang ni dia tak ada istilah lah, nanti nampak macam poyo je, nampak macam nanti orang kata aku ni macam nak menunjuk-nunjuk, macam aku ni terhege-hege nak cerita kat orang yang aku ni siapa. Tak, itu bukannya soalnya. Sekarang ni survival kita yang paling penting tau. Tuan-tuan puan, pedulikan apa orang lain nak cakap. Orang nak kata tu lah, orang nak kata ni lah, orang nak kata kita ni apa tak semenggah lah, hidung tak mancung, pipi tu sorang-sorang. Itu lantak dia orang lah, bukan dia orang yang suap makan kat kita. Kita kena cari makanan sendiri tau. Kita yang kena suap anak bini kita tau. Kan? Kalau kita malu nak tampil ke depan, malu orang bercakap tentang kita, baik tak payah jadi orang lah. Kan? Baik tak payah jadi orang, duduk kat hutan sana kan. So hidup dalam dunia sekarang ni memang kita kena tampil ke depan. Kita kena beritahu dengan orang apa yang kita buat. Orang yang nak menjatuhkan kita tu memang ramai. Merata-rata memang kebanyakan orang yang deki, especially bangsa kita ni lah, bangsa M ni kan. Bangsa M ni memang tak boleh nak tengok orang senang kan. Bila ada ni sikit, mulalah dia punya PhD perasaan hasad dengki dia tu terlalu menebal kan. Sama lah macam saya juga sebagai seorang peguam, saya tak nafikan ada je. Kadang-kadang orang tu cakap ni, padahal kawan saya sendiri tau, cakap ni kan. Dia cakap dengan orang lain dia ni. Padahal dia nak mengata saya kan. So saya cakap pedulikan lah apa benda, lantak engkau lah, kau nak cakap apa kan, macam cikgu Jambul saya kan. Kan, lantak engkau lah, kau nak cakap apa pun, lantak engkau lah, bukan kau yang bagi aku makan kan, bukan kau yang suap makan dengan aku kan. Aku yang cari duit makan sendiri, aku yang bayar rumah aku sendiri, aku yang bayar kereta aku sendiri, aku yang bagi bini aku anak bini aku makan, bukan kau yang bagi anak bini aku makan. Jadi kenapa kita nak kena malu? Kenapa kita nak kena dengar orang lain cakap apa-apa buruk tentang kita? Pedulikan orang. Kita buat, yang penting kita buat kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Kita buat ni kerana kita nak cari rezeki untuk anak-anak kita. Kita buat ni untuk bagi orang manfaat. Macam saya buat live malam ni. Saya duk bebel cerita benda-benda macam ni. Sebab apa? Saya nak bagi tuan-tuan puan faham, nak bagi manfaat kepada tuan-tuan puan. Sebab saya percaya ramai di kalangan kita, especially sahabat-sahabat perundingan tanah ni, yang masih tak buat lagi benda yang saya cakap, yang masih tak tampil lagi keluar ke depan nak bagi tahu masyarakat apa yang sepatutnya diorang tahu, yang tak terangkan kepada masyarakat. Sebenarnya tuan-tuan puan, inilah masa yang paling sesuai untuk beli hak tanah. Kenapa? Sebab ada pengecualian duty stamp, ada pakej rangsangan penjana, ada belanjawan 2021. Belanjawan 2021 ni satu hal juga kan. Sampai sekarang warta kerajaan untuk pengecualian duty stamp tak keluar lagi. Saya pun dah naik marah dah dengan MOF. Tak tahu lah nak cakap apa lagi kan. MOF sepatutnya kena keluarkan warta tu segera. Masuk bulan 1 dah. Ni dah masuk bulan 2 dah sebenarnya kan.
warta kerajaan tu tak keluar lagi. Tapi jangan risau, insyaAllah saya rasa nak proceed untuk beli rumah tu jangan risau. Memang akan ada pengecualian beauty stamp untuk pembeli rumah pertama berharga RM5,000 ke bawah. Tu memang confirm, insyaAllah ada. Cuma warta kerajaannya belum dikeluarkan lagi. So sekarang ni apa yang confirm boleh buat, pembeli rumah pertama jangan risau, beli je. Beli je, nak dapatkan pengecualian beauty stamp tu nanti tahulah lawyer-lawyer nak buat macam mana. Okay, so nasihat saya, kalau misal kata ada di kalangan perempuan yang tak tahu nak cerita benda tu, nak dapatkan maklumat informasi tu, boleh berhubung dengan peguam yang biasa mengendalikan urusan jual beli tanah ni. Biasanya peguam tahulah nak buat benda tu macam mana. Cuma sekarang ni warta kerajaan tu memang belum dikeluarkan lagi. Cuma nasihat saya kena kata pastikan beli rumah pertama, pembeli rumah pertama, dan bila kita nak cakap benda tu tentang pengecualian beauty stamp tu, beritahu dengan diorang memang sekarang ni warta kerajaan ni belum dikeluarkan lagi, tengah menunggu daripada pihak MOF. Cuma tuan kena pastikan yang tuan ni adalah pembeli rumah pertama dan rumah yang nak dibeli tu mestilah berharga RM500,000 dan ke bawah. RM500,000 dan ke bawah. InsyaAllah tak ada masalah, boleh dapat pengecualian beauty stamp tu. Okay, so kena beritahu dengan masyarakat, kena cakap dengan diorang, okay. Bila nak bercakap, bila nak bagi orang tu percaya dengan apa yang kita cakapkan, kita kena berlandaskan kepada maklumat yang betul, maklumat yang sahih lah. Jangan kita mengandai-adakan benda tu. So apa yang saya cakap, apa yang saya sampaikan ni, biasanya saya nak bercakap, saya nak sampaikan kepada orang, saya kena pastikan dulu benda tu adalah maklumat yang sahih, maklumat yang betul, baru saya cakap dengan orang. Dan saya takkan cakap nak bagi, nak kata nak mulut manis, nak bagi orang tu percaya kat kita, nak bagi orang tu terhincut dengan apa yang kita cakap, saya terpaksa menipu dengan situ. Jangan sekali-kali. Kena cakap berdasarkan fakta, kena cakap benda yang betul, kena cakap benda yang memang confirm, ada baru kita cakap pada orang. Sebab apa? Kalau misalnya kata benda tu tak betul, tiba-tiba nanti jadi masalah, tiba-tiba nanti benda tu tak ada dan kita pula yang kena kan. So tu jadi problem tu lah. Oh, jiran di BTH. Oh, okey. Oh, Tuan Hairul. Saya ingatkan dekat Sarjana Bila rumah saya sekarang ni. Mana ada nama Hairul tu? Saya pelik tu. Okey. Terima kasih Hairul. Terima kasih. Okey. Asfa Ibnu Abdul Halim. Office kat mana coach? Nak menimpil jugalah. Oh, office saya di Bandar Tun Mesin On. Ni Tuan Hairul kita ni ada beritahu tu di BTHO. Okey. Office di Bandar Tun Mesin On dekat Ceras. Okey. Tak ada orang tanya soalan lagi ke? Siapa yang belum tanya soalan ni, ada apa-apa soalan, nak tanya bukan pasal undang-undang boleh, nak tanya pasal live marketing ke, nak tanya pasal nampak kenal, suka, percaya ke, boleh je, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan cuba jawab lah. Tapi betul bila kita nak buat online marketing ni, sebenarnya kita kena ada guru tau. Kita kena ada cikgu yang mengajar kita. Sebab saya pergi cikgu online marketing ni banyak sebenarnya. Saya pergi Sifu Jamal, saya pergi dengan Tuan Fahdi, saya pergi dengan Tuan Najib, saya belajar juga dengan Tuan Ahyad Ishak, saya belajar dengan Tuan Faizul Rizwan, banyaklah berkenaan dengan property punya segmen dan juga online marketing. So bila belajar dengan diorang, sebenarnya marketing strategi ni kita kena pelbagaikan. Kita kena pelbagaikan dan kita tak terlalu rigidkan diri kita buat suatu perkara tu dalam benda ruang lingkup yang tu sahaja. So kita kena pelbagaikan. Platform ni contohlah macam sekarang ni mungkin bila cakap online marketing je orang cakap Facebook. Bila cakap online marketing je orang cakap Instagram kan. Especially those yang mungkin ladies ni dia suka macam jual kuih, jual kek, jual tudung, jual makeup, jual produk-produk kecantikan kan. So diorang lebih cenderung untuk buat pengiklanan tu di Instagram. Sebab diorang rasa mungkin bila followers Instagram tu ramai, secara tak langsung. Sebab saya bercakap ni berdasarkan pengalaman saya. Percaya tak kalau saya cakap dulu saya jual skincare. Tahun 2017 saya mulakan online marketing. Saya belajar online marketing ni dengan menjual skincare. Siapa-siapa yang pernah tengok Facebook saya dulu-dulu lah tahun 2017 mungkin dah nampak lah video saya semua kan. Saya jual skincare tau dulu. Itu start pengalaman saya belajar online tu lah. So bila saya buat skincare tu saya rasa macam ramai betul orang perempuan ni nak cantik. Ramai betul orang perempuan ni nak muka dia tak ada jerawat. Ramai betul orang perempuan ni nak rasa disayangi. So bila saya masuk kelas Sifu Najib,
bila bab online marketing ni, copywriting skill tu yang paling mustahak sekali lah. Selain daripada kita bina branding apa semua tadi kan, copywriting. Bila kita nak buat iklan ni, tu yang kita panggil copywriting, ayat iklan tu. Ayat iklan tu penting memainkan peranan. So, contohlah macam yang diajar, kenapa kita nak kena buat ayat iklan yang power? Sebab orang yang nak beli produk kita ni, dia bukannya tengok produk tu pun. Contohlah macam sekarang kan, saya nak jual serum. Dulu saya jual serum, saya jual foundation. Ni jangan gelak betul lah. Saya tak tipu boleh tengok balik Facebook saya tahun 2017 tu. Saya jual produk-produk ni kan. So bila saya belajar online marketing, benda pertama yang dititik beratkan adalah copywriting. Copywriting ni memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Bila kita buat copywriting yang betul, masa itulah orang akan berdesuk, berlumba-lumba nak beli barang dengan kita. Sampai satu tahap dulu, saya dah ada 80 orang agent dan dah ada lebih kurang dalam 20 lebih stokis. Stokis saya seluruh Malaysia termasuk Brunei, Singapura, Sabah dan Sarawak. Saya ada stokis dulu. Saya sebagai seorang distributor dulu masa buat produk online tu, produk kecantikan tu. Dan pada masa tu sebenarnya saya merasakan bahawa ini copywriting skill ni memang memainkan peranan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat mustahak lah. Dan jangan tanya saya kenapa saya tak teruskan lah buat tanya saya kenapa saya tak teruskan buat produk tu punya marketing. So saya dah stop since 2019 itu. Sebelum 2019, 2018 saya dah stop. Saya tak buat lagi dah. So saya fokuskan diri saya sebab saya rasa masa tu saya dah tak boleh nak menumpukan perhatian kepada bisnes tu dan saya terpaksa memilih jalan sama ada nak teruskan ataupun nak terus buat apa yang saya buat sekarang ni lah sebagai seorang peguam. Dan ketika tu memang saya rasa memang saya perlu pilih salah satu lah dan saya ambil jalan untuk concentrate dengan bidang hartanah ni dan kembali menjadi seorang peguam macam yang tuan-tuan perempuan tengok sekarang ni lah. Tapi itulah yang nak ceritakan kat sini tu sebab pengalaman tu. Pengalaman berkongsi macam mana cara kita nak buat marketing, belajar daripada cikgu-cikgu, sifu-sifu online, macam mana cara kita nak buat targeting, nak dapatkan audience, nak dapatkan like, nak dapatkan engagement. So benda-benda macam tu sebenarnya memang kita perlu garap lah, kita perlu polish kita punya skill buat copywriting. Tapi itulah copywriting yang padu, copywriting yang bagus sekalipun, kalau misalkan kita jenis takut, kita malu nak keluar ke depan, malu nak berjumpa orang ramai, tak guna juga. So copywriting tu sebenarnya antara benda yang penting tapi perlu disulami dengan benda-benda yang macam yang saya beritahu tadi lah. Kena buat orang nampak, kena buat orang kenal, kena buat orang suka dan buat orang percaya kita. So kalau tak buat memang kita akan susah nak berjaya lah. Itu kalau dari segi online marketing punya strategi. So tuan-tuan puan perlu fahamkan benda tu. Okey, apa lagi ni? Ramai pula yang komen-komen kat sini setuju. Okey, Mas Ida, Mak Jack. Terima kasih Puan Mas Ida. Asfa Ibnu Abdul Halim. Oh dekat, saya kat Taman Syarif Utama je. Oh dekat lah. Boleh datang nanti bila ada masa nanti Asfa boleh datang pejabat saya di BT Show. Abia ada komen kat sini, cantik bilik coach macam pakai background. Macam mana nak apply background kat live? Oh. Memang tu background, belakang ni warna hijau je sebenarnya. Bukan ada bilik tu pun. Bilik tu cuma ilusi optik saja. Saya pakai green screen je. Nak buat background tu nanti saya gunakan aplikasi StreamYard StreamYard. Yang saya buat live ni saya pakai StreamYard. Boleh nanti saya masukkan kat ruangan komen. Nanti boleh tengok apps ni. Free je, bukan kena bayar pun. StreamYard. So siapa nak belajar buat StreamYard tu banyak je tutorial. Buka je dekat di YouTube ada tutorial dia. Patut muka coach flawless. Muaz tak pernah tengok saya depan-depan. Saya tengok saya live kat dalam YouTube je, dalam Facebook je. Cuba tengok muka depan-depan. Banyak jerawat ni. Kan? Patut handsome je lah tu. Tak sia-sia kita belajar copywriting, Mak Hidayah. Okay, terima kasih Puan Masida. Okay, Tuan, saya ejen hartanah. Oh, sekejap
Tuan Hairul Ramli ada komen kat situ. Tuan saya ejen tanah, lawyer pembeli terlewat yang amat sangat. Sign ATP bulan 8 sampai sekarang masih belum stamping. Bulan 8 sign ATP tak stamping lagi, apa kejadah lama. Baru-baru ni dia kata office dia kena close sebab salah seorang staff kena COVID. Boleh tak lawyer penjual kenakan penalti? Okey, kalau misal kata dah sign ATP bulan 8, kenapa tak ambil je lawyer lain? Ambil je lawyer lain. Saya nasihatkan kalau kes-kes yang dah berlanjutan lebih, dia senang gini lah, kita cerita pasal COVID ni. COVID ni sebenarnya tak menghalang pun urusan-urusan yang kita nak buat. Even sekarang ni pun pejabat berhenti stamp buka je. Pejabat lawyer pun even macam saya work from home, kita boleh je berurusan. Kita boleh je siapkan dokumen SPA dan sebagainya. Kalau nak kata dia tak boleh buat land search, pejabat tanah buka. Pejabat tanah boleh je kita nak buat land search. Sekarang ni PTG Selangor dah ada online system, dipanggil Smart Box. Kita boleh buat online search, land search kita boleh buat online je. Mengarut je lah lawyer ni sampai berapa bulan ni, daripada bulan 8 dah masuk 6 bulan. Takkan sign ATP daripada bulan 8 dah 6 bulan tak sign lagi SPA, tak stamping lagi. Mengarut je lah. Kan, saya nasihatkan Tuan Hairul, batalkan aja dengan lawyer tu. Kalau buyer tu memang betul-betul genuine buyer sepatutnya, kan, lantik je lawyer lain. Tak payahlah ambil lawyer menyusah orang je. Kan, cakap dengan dia tak payah jadi lawyer lah, menyusah orang je. Saya dah geram sangat ni, betul Kalau macam ni, menyusah orang semua sekali. Menyusahkan pembeli, menyusahkan penjual, kan, menyusahkan ejen macam Tuan Hairul kan. So benda macam ni memang saya rasa, saya tak boleh nak imagine lah, kenapa ada orang yang melambat-lambatkan urusan sedangkan dia, kalau katalah office dia kena COVID ni baru kena close kan, daripada bulan 8 tu buat apa? Allah Akbar, pening pada, kesian itulah saya nasihatkan Tuan Hairul, cari je lawyer lain, ambil lawyer banyak yang berlambat lawyer lain, nak buat SMP pun susah pun. SMP satu hari boleh siap sebenarnya, yang lambat tu kadang nak buat land search je. Land search pun sekarang ni buat online, buat pagi, esok dah dapat dah land search tu kan. Setakat nak stamping, pejabat duty stamp buka je sampai pukul 1 tengah hari. Sekarang ni pejabat duty stamp, kita dah ada sistem stamp. Sistem stamp ni kita dah kena buat dia punya barcode tu dulu. Pergi tinggal bayar je. Nak bayar online pun boleh. Sekarang stamping. So pergi tinggal nak dia buat dia punya sijil stamp tu je. Tak lama pun, sekejap je. Kalau dah sampai lama sangat tu memang mengarut lah. Okey, Faizah, betul, setuju coach, lawyer office buka je COVID. Tak ada masalah pun. Faizah ni lagi kat Ipoh kan. Kat Ipoh ada je kes-kes yang bukan Ipoh tak ada COVID, ada juga COVID. Kita kat Selangor ni je lah sampai beribu-ribu. Itulah hari ni sampai 5,000 lebih orang kena. Bilang tak jauh lah, minta dijauhkan lah kita daripada penyakit, obat-obat penyakit ni. So itulah Okay, saya keluarkan kejap Hartanah Kuantan punya soalan ni. Waalaikumsalam. Okay, jika geran yang tertulis hartanah ini tak boleh dipindah milik kecuali kebenaran MB, adakah hartanah ini berstatus milik reserve sahaja dan boleh ke bukan Melayu beli? Okey, ini dipanggil sebagai sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan, dia bukan bermaksud dia tanah tu adalah tanah reserve Melayu. Tak semestinya. Kena dapatkan kebenaran pihak berkuasa negeri ataupun menteri besar. Itu yang kita panggil di dalam geran tu ada sekatan kepentingan. Ada sekatan kepentingan dan sepatutnya bila ada sekatan kepentingan ni, benda yang kita kena buat adalah lepas dah sign perjanjian jual beli, kita kena apply untuk dapatkan consent ataupun kebenaran. Consent tu yang saya selalu tekankan dalam hartanah yang berstatus leasehold yang ada sekatan kepentingan, kita kena dapatkan consent dari pejabat tanah. Bila dah dapat consent dari pejabat tanah, barulah pindah milik itu boleh dibuat di pejabat tanah lah. Okay, jadi tak semestinya tanah tu tanah reserve Melayu. Okay, minta maaf Tengok dulu dalam salinan geran tu, dekat bahagian geran tu, muka hadapan geran tu biasanya tulis tanah reserve Melayu, dia akan tulis kat depan sekali. Ada orang kata perkataan tanah reserve Melayu di situ. Tapi kalau Hartanah Kuantan soalan ni, adakah benda tu berstatus milik reserve dan Melayu saja ke boleh beli? Dia tak semestinya. Tak semestinya. Sekatan kepentingan ni apa-apa jenis tanah yang berstatus leasehold biasanya memang ada sekatan kepentingan dan adakah dia tertakluk pada Malay Reserve atau tidak, kena tengok dalam geran tu sendirilah. Dia ada perkataan tanah reserve Melayu dekat situ. Kalau Hartanah Kuantan ada salinan geran tu, boleh forward kepada saya boleh bantu untuk tengokkan.
So boleh WhatsApp kepada saya, ambil nombor telefon saya kejap saya masukkan nombor telefon saya kejap. Ni So siapa-siapa yang nak tanya soalan melalui WhatsApp ke ataupun nak forwardkan apa-apa penyegeran untuk saya tengokkan ke, boleh ambil nombor telefon saya 012-655-0685 012-655-0685. Okey. Kita kena sembang ni coach, panjang cerita lawyer pembeli ni. Boleh, datanglah office. Office saya dekat McDonald tu, atas Pak Grocer tu. Okay, boleh datang office saya. Tapi jangan datang esok tak buka. Satu Ahad tak buka lah. Nak datang hari Isnin, saya memang work from home sekarang ni. Kalau nak datang nanti Hairul call saya dulu. Ambil nombor telefon saya tu 012-655-0685. Nanti kita calling nanti kita boleh sembang lah. Okey, ada lagi soalan-soalan yang nak ditanyakan? Dah lebih 30 minit dah ni. Ni korang kena bayar saya ni. Lebih 30 minit ni kena bayar ni. Ada lagi tak soalan-soalan yang nak ditanyakan? Okey, siapa yang belum buat lagi usaha untuk bagi orang nampak, usaha untuk bagi orang kenal, usaha untuk bagi orang suka, usaha untuk bagi orang percaya tu, start buat esok. Esok siapa ada viewing, siapa yang ada buat inspection tu, mulakan aktiviti untuk buat live tu. Tak susah pun. Guna je phone. Nampak ni? Pakai je phone. Phone tak semestinya mahal, pakai phone yang cikai pun boleh. As long as dia ada kamera, dia boleh record, jalan. Ini ada yang cakap, alamak coach, nak buat live ni kan kamera saya ni OD je coach. Phone saya ni phone zaman dulu coach. Zaman-zaman dulu pun takkan korang pakai 321O lagi kan. Mengepek lah kan. SIM card pun tak boleh masuk dah kalau 321O kan. Paling-paling korang pun sekarang ni dah pakai Android ke kan, iPhone ke. Tak kisahlah phone tu tak canggih ke, kamera dia tak berapa power ke, ambil je video live tu. Bukan tak boleh ambil video live tu, start buat. Tak start sampai bila takkan start. Okey, kita tanya, ada soalan apa ni? Okey, Tuan Asfar ada tanya ni. Soalan saya coach, minta advice. Okey, saya dapat offer jualkan tanah pertanian leasehold baki tenure dalam 60 tahun. Okey tak kalau saya teruskan? Okey, apa tak okey? Orang nak suruh jual, kita jual je tak? Ada je buyer nak beli. Lepas tu tanah ni, kalau katalah tempoh lease tu dah nak habis, ni 60 tahun lama lagi ni. Cuma satu je lah, tanah pertanian ni nak buat loan susah sikit. Itu je dia punya kata apa setback dia lah. Nak buat loan tu dia agak susah sikit. So buyer tu kalau ada cash buyer, jalan, tak ada masalah. Dia nak sambung lease tu, tak ada masalah pun sebenarnya. Boleh buat permohonan untuk sambung lease tu. Tapi janganlah buat sekarang, buat nantilah kan. Mungkin dalam dekat 20 tahun nak habis tu, baru buat penyambungan lease lah. Sekarang ni 60 tahun panjang lagi, boleh je jual. Kalau tak nak bagi saya boleh bagi rent lagi. Tak ada gurau je semua. Ambil, jangan tak ambil. Listing nak dapat tu ambil je. Sia-sia je nanti. Kalau dah ni bukan senang nak bagi listing tu, ambil je. Untuk loan LPPSA, berapa lama masa yang lawyer ambil untuk siapkan dokumen dan panggil pembeli datang sign SMP? Loan LPPSA, okey. Loan LPPSA ni kena faham kita nak buat loan LPPSA, kita kena cari peguam yang panel dengan LPPSA. Okay, panel. So Azira kena pastikan bila kita nak berurusan, kita cari lawyer yang panel LPPSA untuk buat dua dokumentasi tu. Perjanjian jual beli kita lantik lawyer tu dan juga perjanjian pinjaman LPPSA pun lawyer tu akan buat. Okey, untuk urusan LPPSA, kita tak semestinya kena tanda tangani perjanjian jual beli itu dulu. Kita boleh buat permohonan LPPSA menggunakan draft. Draft SPA pun dah boleh terus submit pada LPPSA untuk buat permohonan bagi pihak pembeli yang nak buat pinjaman tadi tu. Okay, so langkah yang sepatutnya kena buat. Okay, so ingat step yang saya beritahu tadi. Okay, first, biasanya kalau Azira adalah seorang perundingan tanah, kita minta buyer tadi tu sign ATP ataupun booking form lah. Dah sign ATP, dah sign booking form, dah ada booking form tu, kita terus forwardkan kepada peguam untuk peguam draft dulu perjanjian jual beli. Okay, draft dulu perjanjian jual beli. Dalam masa yang sama, bila pembeli tu nak sign booking form, kita tanya dia dulu, tuan dah check belum kelayakan pinjaman dengan LPPSA? LPPSA ada calculator dia. Boleh masuk dalam website LPPSA, tengok calculator, loan calculator LPPSA. Masuk kat situ, suruh dia kira dulu. Kelayakan dia untuk pinjam berapa, tangga gaji dia berapa, kelayakan dia untuk pinjam berapa. Dia boleh key in sendiri, dia boleh masukkan sendiri. Kalau dia tak tahu, dia ni memang tak pernah gunakan calculator tu, tak tahu cara macam mana, Azira boleh bantu dia.
masukkan apa ni dia punya gaji, tanggungan dia pun semua adalah dalam loan calculator tu dia ada dia punya kolom-kolom yang kita perlu masukkan. So kita dah tahu kelayakan pinjaman dia berapa. Bila dah tahu kelayakan dia apa ni berapa, kita dah boleh pastikan yang dia layak ataupun tidak beli rumah tu. Lepas tu dalam masa yang sama kita tanyalah dia, ni rumah pertama cik beli ke? Sebelum ni ada tak beli rumah lain gunakan loan PPSA? Kalau dia kata tak ada, dan alhamdulillah boleh teruskanlah. Kalau misalnya kata dah pernah beli rumah dulu sebelum ni dengan loan PPSA, dan kena berhati-hati. Berkemungkinan dia nak beli rumah yang kedua ni tak boleh. Dia kena settlekan dulu loan rumah yang pertama tu, baru boleh buat pinjaman yang kedua untuk rumah yang baru ni lah. Okay. So bila dah isi, kelayakan dah tahu, barulah kita minta dia sign OTP, minta dia bayar earnest deposit. Okay. Bila dah bayar earnest deposit, dah sign OTP tu, dengan OTP tu terus pass pada lawyer. Lawyer dah boleh draftkan SPA dia. Bila lawyer dah draft SPA, dengan draft SPA yang ada tu, lawyer dah boleh submit untuk loan application pada LPPSA. Okay, so tak payah nak stamp, tak payah nak apa ni sign agreement tu lagi pun tak apa. Boleh pakai draft, boleh terus hantar untuk buat permohonan pada LPSA. Dah dapat apa ni surat kelulusan daripada LPSA mengesahkan yang loan tu dah lulus, barulah kita minta dia sign. SPA itu barulah sign, barulah kita matikan stamp, dan proses seterusnya kita kena submit pula dokumen yang berkenaan tu untuk tujuan proses pinjaman dengan LPSA, untuk LPSA keluarkan surat arahan kepada peguam. Surat arahan pada peguam untuk prepare loan documentation, loan agreement dengan LPSA pula. So panggil dia datang lagi sekali, sign pula loan agreement dengan peguam yang sama lah. Sebab tu saya cakap, nak buat loan LPSA, pastikan lawyer SPA tu tahu selok beloknya. Dia adalah lawyer yang sama yang panel dengan LPSA, jadi dia boleh buat dua kerja dalam satu masa. SPA dia boleh buat, loan LPSA pun boleh buat. Okay, kalau susah-susah sangat, ini panel LPSA, so boleh minta firm saya untuk uruskan, insyaAllah. Kalau property tu ada di sekitar Klang Valley ataupun Negeri Sembilan ke Melaka ke, insyaAllah saya boleh buat lagi, tak ada masalah. Kalau jauh-jauh sangat sampai ke Kedah ke, sampai ke Perlis ke, sampai ke Sabah Sarawak ke, minta maaf memang saya tak boleh buat lah. So kalau setakat dekat-dekat dengan Semenanjung ni, insyaAllah tak ada masalah. Kita boleh tolong bantulah untuk settlekan benda tu. So saya harap apa ni Azra faham lah dia punya tu. Dan berapa lama nak siapkan SPA tu, sekejap je. Kalau draft tu dah siap, kita dah submit, loan, cuma kelulusan tu ambil masa sikit lah. Loan LPPSA sekarang ni, LPPSA work from home, kaunter setempat di Putrajaya ditutup. Jadi sebarang apa ni urusan tu dia buat secara, submission tu dia ada dua cara. Satu kena buat online, daripada buat online tu kena buat submit physical document pula. So kelulusan tu dia ambil masa sikit. Biasanya dia nak lulus, kes saya yang baru ni, saya tak silap dekat sebulan jugalah tunggu kelulusan. Dekat 3 minggu lebih, dekat sebulan tu 3 minggu lebih kan. So baru dapat kelulusan untuk ni lah, pinjaman tu kan. So baru boleh proceed. Okay, terima kasih Azira. Okay, Tuan Abdul Halim ada tanya soalan kat sini. Kalau masa beli dulu ambil MLTA, tapi sekarang nak tukar ke MLTT, boleh tak? Boleh, apa salahnya? MLTA takaful, bukan takaful lah, assurance biasa kan. So sekarang ni nak tukar kepada MLTT. Cuma itulah kena tanya dengan syarikat insurans atau ejen yang Tuan Abdul Halim buat dulu. Kalau dulu buat MLTA tu konvensional lah kan. So sekarang nak tukar ke MLTT. Conversion daripada insurans konvensional nak pergi kepada takaful tu, saya tak rasa semua syarikat boleh buat. Semua syarikat, ada setengah syarikat saja yang boleh buat conversion tu. Kebiasaannya syarikat takaful ni dia minta kita untuk beli polisi yang baru lah, beli polisi yang baru. So MLTA, saya rasa Tuan Halim confirm MLTA bukan MRTA. So MLTA, apa L dengan R tu beza dia jauh tau. L tu level, R tu reduce. So kalau ambil MLTA ni maknanya yang luar punya, yang bukan ambil dengan apa ni bank yang apa kita buat pinjaman tu. So kalau misalnya kata ambil MLTA ni, saya rasa lah yang isunya kat sini, yang Tuan Halim punya isu sekarang ni daripada assurance nak tukar pada takaful kan. So ada setengah syarikat takaful membenarkan untuk buat conversion. Tapi kebanyakan yang saya tahu, kebanyakannya tak boleh buat conversion, kena ambil polisi yang baru lah. So polisi yang baru barang diingat, bila umur kita makin meningkat, kita punya premium tu ataupun contribution kita tu akan jadi lebih tinggi lah. Itu dia punya isu dia. So kalau kata sekarang ni kita risau, takut kita ni
ialah ada unsur-unsur riba ke, ada unsur-unsur yang gharar, maisir dan sebagainya. So benda-benda macam tu saya rasa mungkin Tuan Alim kena rujuk kepada ustaz-ustaz, kepada pakar-pakar syariah lah tentang benda ni. Kalau rasa risau, better ambil polisi yang baru under takaful lah. Yang lama ni kita terminate, bila terminate dia akan ada surrender value di situ. Dengan surrender value yang ada tu kita boleh gunakan untuk kata apa, settlekan whatever contribution untuk yang MLTT yang baru tu lah. So itu yang saya boleh showkan kepada tapi itulah tanya pendapat kita punya ulama-ulama, para ustaz yang ada tu sama ada harus ataupun tidak, sebab kita dah lama ambil. Sebab bila ambil insurans lama sangat, contohlah katalah dah 10 tahun kan, 10 tahun sebenarnya kita dah rugi kalau kita batalkan pada tahun yang ke-10 tu. Sebab apa masa tahun yang ke-10, okey kena faham ni saya nak buka rahsia sikit. Ejen takaful, ejen insurans, dia makan komisen selama 6 tahun tau. Selagi kita membayar selama tempoh 6 tahun tu, ada portion untuk bayar komisen pada ejen tu. Sebab tu, bila kita bayar, contohlah contribution kita every month katalah RM200. Bukan RM200 masuk ke kantong untuk bayar insurance charges tu, tidak. Sebenarnya ada, dia pecahkan, portion tu dia pecahkan, ada bayar kepada commission agent tu selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Sebab tu ejen-ejen insurans dia senyum je. Sepanjang 6 tahun tu dia jumpa kita, dia bagi bunga lah, dia bagi coklat lah, kan? Dia say hi lah, happy birthday lah, kan? So lepas 6 tahun biasanya batang hidung pun tak nampak dah. Minta maaf lah, minta maaf juga. Tapi itulah kebanyakan ejen insurans macam tu lah. Bila kita dah tak bagi portion contribution ataupun kita punya premium tu, tak membayar kepada komisen dia, masa tu dia dah hilang. So lepas tempoh 6 tahun tu biasanya ejen tu akan tak jumpa kita dah. Nak wish kita birthday pun tak kadang-kadang kan. Okay, so minta maaf lah saya gurau je sebenarnya. Tapi betul hakikat memang macam tu. Sebab lepas tempoh 6 tahun komisen dia tak ada, baru benda tu akan tokok kita punya, dipanggil apa tu, surrender value kita. Surrender value kita baru akan nampak banyak naik lah. Untuk 6 tahun pertama tu surrender value tu memang ciput je. So bila dah lama ambil assurance tu, kalau kita terminate, kita rugi sebenarnya. Sebab bila kita start all over again, kita beli pula MLTT, kita dah kena start all over again untuk bayar commission dekat ejen insurans tu. Sebab tu, tuan-tuan perempuan boleh marah sebenarnya ejen insurans yang tak servis ni. Sebab dalam tempoh 6 tahun tu sepatutnya dia kena jaga tuan-tuan perempuan semua tau. Dia kena jaga sebab each contribution yang kita bayar, ada portion yang pergi kat dia untuk commission dia. Kalau dia tak wish birthday ke apa ke, memang tak guna. Ejen macam tu memang boleh bye-bye je. Bercari ejen. Minta maaf lah kalau ada kawan-kawan ejen takaful. Tapi itulah biasanya memang macam tu. Lepas 6 tahun dia hilang. Dalam tempoh 6 tahun tu dia wish birthday lah, birthday kita dia hantar kad lah. Sekarang dia juga hantar kad. Dia lah WhatsApp pun. Dia bagi coklat lah. Masa raya dia datang rumah, dia bagi hamper lah. Tu biasalah 6 tahun je. Lepas 6 tahun dia hilang. So kalau ejen-ejen yang hilang 6 tahun tu tahulah sebab apa kan. Okay. Okay Azfar. Okay baik, thank you. Hatanah Kuantan, terima kasih ikut jatuh penjelasan tadi sama-sama. Azira, okay terima kasih ikut atas pencerahan, terima kasih sama-sama. Okay. Alright, Puan Syida kat sini. Boleh tak kalau loan by husband tapi nama property nama wife sahaja, bank boleh benarkan ke? Boleh, apa tak boleh. Kita panggil third party loan lah. Third party loan boleh. Ada setengah bank dia benarkan. Saya rasa kebanyakan bank boleh. Kena tanya dengan dululah. Kalau husband and wife should be no problem. Kalau katalah orang yang kita nak buat third party loan tu tak ada kena mengena dengan kita, tu mungkin masalah. So kalau suami dan isteri tak ada masalah, insyaAllah. Okay, so saya rasa itu saja. Dah 1 jam dah lebih kurang saya bersiaran secara live pada malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama dengan saya. Yang sudi bertanya dengan soalan. Saya minta maaf lah kalau saya ada terkasar bahasa, saya ada menyinggung perasaan sesiapa. Bukan niat saya nak menyinggung, bukan niat saya nak memburukkan sesiapa. Tapi sajalah kita orang kata apa, nak memeriahkan lagi rancangan live kita pada malam ni. Okay, rancangan live ni kalau tak kerana tuan-tuan perempuan ada bersama-sama dengan saya rasa memang tak akan meriah. Dan kalau misalkan saya tak mencuit hati siapa kat situ, saya tak usik siapa-siapa kat situ, mungkin akan jadi lebih dull lah kan. So kita nak meriahkan lagi rancangan live ni, kita buatlah macam tu kan. Tapi itulah, kalau ada terkasar bahasa, ada terasa hati tu, saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak sengaja sebenarnya terusik you all kan.
So itulah. Siapa yang tak buat live lagi, silakan buat live. Siapa yang tak memperkenalkan diri, tak pernah tampil ke depan, ada fanpage tapi founder not found tu, silalah tampil ke depan. Esok hari Sabtu, lusa hari Ahad, sahabat-sahabat perjuangan tanah yang ada kat sini, Hatanah Kuantan, Mas, siapa lagi? Faiza, Hairul, ramai ni, geng-geng ni, Muaz, saya sebut nama seorang-seorang ni. Aspa ada, siapa lagi? Nina, Fadli. Okay, siapa-siapa yang dah ada fanpage tu, tengoklah follower korang tu berapa orang. Kalau follower baru 200-300 orang, lepas tu dah rasa macam fed up, tak nak buat, page tu tinggalkan, jadi bersawang kat situ kan. Cubalah tengok balik. Kesian page tu, menangis dia. Menangis page korang tu kan. Kau ni dah buat page, dah buat aku tapi tak pernah meriahkan aku. Kau tinggalkan aja aku macam ni. Apa guna kau buat aku ni kan? Apa guna kau lahirkan page ni kan? Kalau misalnya kata kau tak meriahkan aku. Menangis dia. Kan? Pergi tengok balik page tu. Tengok apa yang korang perlu buat dekat page tu. Buat esok. Start malam ni. Dah boleh buat dah. Malam ni. Kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu meriahkan page korang tu. Ingat, pastikan orang nampak korang, orang kenal korang, orang suka korang dan at last korang boleh percaya dengan korang. Barulah boleh orang kata pun korang close case tiap hari. Kan? Tengok Cikgu Jamrus. Ni saja nak mengumpat Cikgu Jamrus. Tengok Cikgu Jamrus. Tiap-tiap hari dia membebel. Tiap-tiap hari dia membebel. Ada je modal dia nak cerita dengan orang. Kan? Tengok bisnes dia macam mana. Kan? Tengok family dia macam mana. 5 orang. Bini dia, anak dia. Ni kita mengumpat Cikgu Jamrus ni. Jangan beritahu dengan dia tau. Macam mana bisnes dia. Kan? Itulah sebenarnya tujuan dia. Nak bagi orang kenal. Nak bagi orang kenal. Sebab tu korang kena keluar tiap malam. Kena keluar tiap hari. Kena buat posting tiap hari. Kalau tak buat posting, macam mana orang nak kenal? Macam mana orang nak tahu apa yang korang buat? Kan? So itulah saya pula yang bimbing malam ni kan. So minta maaf. Berapa banyak minta maaf lah. Okey lah, cukup lah kan. Nanti kan banyak pula dosa saya. Dah nampak cikgu. Yang beritahu cikgu tau Cikgu tak ada kan malam ni kan. Nampak macam tak ada nama dia. Sorry lah cikgu. Saya sajalah petik nama cikgu. Bukannya mengumpat. Kita memuji cikgu kan. Dengan usaha cikgu tu. Kita orang kagum sebenarnya. Saya sangat-sangat terkagum dengan apa yang cikgu dah buat. Saya tak tahu cikgu dapat semangat dari mana. Membebel dia setiap hari. Dalam Facebook cikgu tu tak pernah tak membebel. Setiap hari cikgu membebel. Saya memang tabik lah dengan cikgu. Saya pun kadang-kadang kering idea. Saya rotate je balik benda yang saya dah post sebelum ni. Saya rotate balik kan. Cikgu setiap hari saya tengok fresh. Idea ni memang ada. Benda yang dia tulis tu memang orang kata pun menusuk kalbu. Bila baca tu terasa hati kan. So kalau korang tak terasa juga, korang bukan manusia. Okey, itu sajalah untuk malam ni. So apa yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu atas kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak lah. So saya harapkan anda semua lebih berusaha dengan keras dan siapa yang jadi pemimpin tanah tu, gunakanlah peluang untuk grab opportunity yang ada sekarang ni. Kenalkan diri anda, pastikan orang kenal anda dan pastikan orang berurusan dengan anda. Okey, so itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.